Dan Alhamdulillah kita sekarang dalam perbincangan kitab Risalah Ahli Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kitab yang sedang dibincangkan ialah Matan Aqidah Sanusiyah. Kitab yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina biqiraatih. Jadi dalam beberapa pengajian lalu kita dah bincangkan tentang muqaddimah. Dan kita dah bincangkan juga tentang permasalahan kepentingan ilmu i'lam dalam kita tadi berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sambunglah dalam muka surat yang pertama dalam terjemahan Matan Aqidah Sanusiyah ni. Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagian: wajib, mustahil dan harus. Wajib merupakan perkara yang ketiadaannya tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Mustahil merupakan perkara yang kewujudannya tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Harus ialah perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Jadi dalam beberapa pengajian lalu kita dah bincangkan tentang kepentingan akal dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf akal sebagai satu alat, satu kurniaan daripada Allah untuk kita gunakan dalam mengenalnya. Jadi dalam perbahasan kali ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang satu perkara yang amat penting dalam permasalahan akal tersebut, iaitu istihalatu ijtima'in naqidain, yang bermaksud berhimpun 2 perkara yang berlawanan tidak boleh diterima oleh akal manusia. Maksudnya akal manusia yang normal, apabila dikatakan kepadanya 2 perkara yang berlawan berlaku serentak, berhimpun di satu tempat dalam masa yang sama, subjek yang sama, maka akal manusia menolak perkara tersebut. Akal manusia tidak menerima perkara tersebut. Okay, jadi sekarang kita maklum bahawa akal dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu neraca, sebagai satu alat untuk manusia gunakan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu qadiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu fakta, satu ketetapan, satu pengetahuan asas di dalam akal setiap manusia bahawa berhimpun 2 perkara yang berlawanan adalah satu perkara yang tidak boleh diterima akal. Berhimpun 2 perkara yang bertentangan ialah satu perkara yang tidak masuk di dalam akal manusia. Jadi sebagai contohnya kita kata kepada Zaid, wahai Zaid, masa sekarang ni ialah malam dan siang. Maka Zaid serta-merta akan memandang kepada kita dengan rasa heran. Dia kata, bagaimanakah malam dan siang yang berlawanan boleh berhimpun serentak dalam satu masa yang sama? Ataupun kita katakan kepada Zaid bahawa air yang berada di dalam cawan ini panas dan sejuk serentak di dalam satu masa. Maka akal manusia yang normal dan sihat akan mengatakan tak boleh perkara tersebut berlaku. Berlawanan antara panas dan sejuk, maka dia tak boleh berhimpun di satu benda dalam satu masa yang sama. Begitu juga sekiranya kita katakan kepada kawan kita, ketahuilah bahawa Ahmad dia telah meninggal dunia dan masih hidup lagi. Jadi pertentangan antara hidup dan mati dan tidak boleh berhimpun pada satu masa yang sama. Jadi mana-mana akal manusia yang sehat, mana-mana akal manusia yang waras, dia tidak boleh menerima berhimpunnya 2 perkara yang berlawanan di dalam satu masa. Maka itu ialah satu fakta, ialah satu ilmu daruri, ialah satu maklumat asas yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam akal fikiran manusia. Jadi manusia kan, mana-mana manusia tadi, sekiranya ditanya dengan perkara tersebut, maka dia akan memberi jawapan yang sama. Semua manusia akan menyatakan bahawa mustahil 2 perkara yang berlawan berhimpun di dalam satu masa. Maka oleh sebab itu perbahasan tentang percanggahan 2 perkara yang berlawan
ialah salah satu perbahasan yang dititik beratkan oleh ulama ahli sunnah wal jemaah, sehingga kan ulama-ulama tadi menyusun satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu mantiq. Dan di dalam ilmu mantiq tersebut terdapat satu bab ataupun terdapat satu fasal secara khusus yang membincangkan tentang bagaimanakah dua fakta tadi bercanggah, yang diistilahkan sebagai bab at-tanaqud, pertentangan. Jadi sekarang apabila kita ingin membincangkan tentang hukum akal dia akan menyatakan terdapat beberapa perkara yang dihukumkan sebagai mustahil, beberapa perkara yang dihukumkan sebagai wajib, dan beberapa perkara yang dihukumkan sebagai harus. Dan kita maklum bahawa pertentangan antara ataupun berhimpun dua perkara yang berlawanan dihukumkan mustahil oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum, dan perkara tersebut tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Dan apabila kita ingin mengisbatkan ataupun apabila kita ingin membincangkan tentang permasalahan akidah, jadi kita akan membincangkan beberapa contoh ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan menunjukkan bagaimanakah percanggahan antara ataupun bertemunya ataupun berhimpun dua perkara yang berlawan tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Jadi sebagai contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah wahai manusia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang maha kaya dan Tuhan yang amat terpuji. Jadi Allah Taala nyatakan dalam surah Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-ghina, kekayaan yang amat sangat. Jadi dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kumpulan yang salah ataupun manusia yang tidak memahami hakikat mustahilnya berlawan dua perkara yang bertentangan. Lalu mereka mengeluarkan kenyataan innallaha faqirun wa nahnu aghnia dalam surah Ali Imran ayat 181. Maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dia ialah Tuhan yang ghaniyun, yang amat kaya, tiba-tiba ada satu kumpulan manusia yang pemikirannya dihasut oleh syaitan, yang pemikirannya tadi ditipu dengan hawa nafsu, yang pemikirannya tadi tidak berlandaskan kepada neraca pemikiran akal yang sehat dan sempurna. Tiba-tiba mereka tadi boleh mengeluarkan kenyataan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang fakir. Jadi sekarang itu dua perkara yang berlawan. Kaya dan miskin ialah satu perkara yang berlawan, yang mustahil kedua-duanya berhimpun di dalam satu masa. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa dia ialah Tuhan yang maha kaya, maka mustahillah di akal manusia dalam masa yang sama dia juga bersifat dengan kefakiran. Bagaimanakah seseorang yang telah kita nyatakan bahawa dia tadi hidup, tiba-tiba dalam masa yang sama kita kata dia juga mati. Bagaimanakah waktu yang kita kata sekarang ni siang, dalam masa yang sama kita hukumkan sekarang ialah waktu yang kita kata sekarang ialah waktu malam. Jadi itu contoh pertentangan ataupun dua perkara mustahil yang dinafikan oleh Allah Subhanahu, dua perkara berlawan yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam Al-Quran. Dan sebagai contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan iyyaka na'budu. Maksudnya kita sebagai umat Islam, dan di dalam surah Fatihah kita diwajibkan membaca surah tersebut di dalam solat, dan kita membuat satu pengakuan dalam surah Fatihah, kita membuat satu pengakuan bahawa kita ialah na'budu, ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat yang amat merendah diri, kan, sifat yang menunjukkan kepada segala kelemahan, sifat yang menunjukkan kepada segala ketidakmampuan, sifat yang menunjukkan kepada tidak memiliki apa langsung. Maka kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, kami menjadi hamba kepadamu, hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiba-tiba kan apabila ada manusia yang telah tertipu dengan dirinya, apabila ada manusia yang telah mabuk dengan kekayaan, kekuasaan, kemegahan, pengikut yang amat ramai yang dicontohkan di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, maka tiba-tiba Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, daku ialah Tuhan kamu yang paling tinggi. Okay, jadi sekarang ni kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dua fakta. Pertama, Allah menyatakan kamu manusia ialah hamba, kamu manusia ialah makhluk yang lemah, dan kamu manusia bersifat perhambaan. Tiba-tiba ada satu makhluk menyatakan bahawa dia ialah Tuhan. Maka kita sebagai manusia yang berakal,
kita dapat melihat dua perkara yang berlawan. Kan bagaimanakah manusia dalam masa yang sama dia ialah hamba dan dalam masa yang sama dia ialah Tuhan. Maka perkara tersebut mustahil. Perkara tersebut tidak boleh diterima oleh akal manusia. Maka perkara tadi ditolak. Maka salah satu mesti betul. Apabila kita mengkaji, kan apabila kita mengkaji hakikat manusia, apabila kita mengkaji hakikat ketuhanan, kita mengetahui bahawa manusia ialah abdun, mamlukun dhaif. Manusia ialah hamba yang lemah. Maka oleh sebab itu mustahil manusia dihukumkan sebagai Tuhan. Mustahil manusia tidak mengaku dia ialah Rabbukumul A'la. Dan dalam masa sama Firaun mengaku juga bahawa dia berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan melainkan diriku. Itulah kenyataan daripada Firaun yang bercanggah dengan hakikat dirinya sendiri. Dia tidak mengetahui bahawa yang mengurniakan pendengaran kepadanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengetahui yang mengurniakan kudrat kepadanya ialah Allah. Dia tidak mengetahui yang mengurniakan kekuasaan kepada dirinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengetahui pengikut-pengikutnya, harta bendanya, segala kemegahannya, semuanya didatangkan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia. Tetapi manusia apabila dia melupakan dirinya sendiri, apabila dia melupakan hakikat dirinya ialah hamba, maka akan datang sifat takabur yang amat sangat. Akan datang sifat sombong yang amat sangat. Sehingga manusia tadi mendakwa, aku ialah Tuhan. Bahkan dia mendakwa bahawa dia tidak mengetahui ada Tuhan yang melainkan dirinya sendiri. Jadi kita lihatlah bahawa manusia, walaupun telah dikurniakan dengan akal yang waras, walaupun manusia telah dikurniakan dengan akal yang amat bernilai, satu-satunya kurniaan Allah yang amat bernilai kepada manusia, tetapi disebabkan oleh hawa nafsu, disebabkan oleh tipu daya dunia, disebabkan oleh tipu daya kemegahan, sombong, bongkak dan takabur, manusia boleh mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan akalnya sendiri. Maksud sekiranya kita tanya kepada Firaun, dengan akalnya yang waras, kamu tidak boleh menjadi Tuhan kerana ketuhanan dan perhambaan ialah dua perkara berlawan yang tidak boleh berhimpun pada satu benda. Kalau kita tanya dia dari segi akalnya, kan kita bertanya daripada sudut pemikiran akalnya sendiri, dia akan mengaku bahawa dia ialah hamba. Kan tetapi akal manusia boleh ditutup, kan akal manusia tadi boleh dikalahkan, akal manusia tadi boleh dilitupi dengan kekuatan pengaruh hawa nafsu. Maka oleh sebab itulah Islam amat menjaga akal manusia. Kan Islam mengharamkan minum arak, kan Islam mengharamkan dadah, kerana akal tadi apabila rosak ataupun apabila dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, maka hilanglah pertimbangan manusia tersebut. Itu contoh kedua lah bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dua perkara yang berlawan. Manusia hakikatnya ialah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah menafikan dan Allah memberi contoh. Ada satu makhluk yang bernama Firaun yang mendakwa bahawa manusia bukan hamba. Bahkan dia mendakwa manusia ialah Rabb dan ilah Tuhan. Dan dalam contoh yang lain, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kepada kita untuk kita mengaku wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah Ta'ala kami meminta tolong. Jadi kita diajar bahawa manusia tadi sentiasa, setiap saat, setiap detik memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kita menzahirkan rasa ketidakupayaan, kita menzahirkan rasa lemah. Kan maksud kita menzahirkan bahawa kita ialah makhluk yang setiap saat bergantung kepada kudrat Allah. Setiap saat bergantung kepada ilmu daripada Allah. Setiap saat bergantung kepada kurniaan-kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Maka oleh sebab itu kita membuat pengakuan wa iyyaka nasta'in. Jadi itulah hakikat diri manusia, makhluk yang lemah. Kan makhluk yang sentiasa perlu meminta tolong. Makhluk yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menceritakan bahawa ada satu manusia yang menyatakan keadaan. Ada satu manusia yang mengeluarkan kenyataan bercanggah dengan hakikat sebenar. Maksudnya dia tadi cuba menghimpunkan dua perkara yang mustahil. Sebagaimana Fir'aun cuba menyatakan bahawa dirinya ialah Tuhan. Dalam masa yang sama dia ialah hamba. Dan kita maklum itulah dua perkara bercanggah yang tidak boleh berhimpun yang dihukumkan mustahil. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menceritakan tentang Qarun. Qarun, dia menyatakan bahawa innama utituhu ala ilmin indi. Bahawa sesungguhnya aku dikurniakan segala kemegahan. Aku dikurniakan segala harta yang amat banyak ni ala ilmin indi. Kerana pengetahuan yang berada di sisiku. Jadi sekarang kita dapat lihat amat bercanggah kenyataan Qarun yang dikurniakan dengan harta yang amat banyak.
kenyataan tersebut amat bercanggah dengan hakikat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita hakikat manusia ialah wa iyyaka nasta'in. Sentiasa meminta tolong, sentiasa mengharapkan limpah kurnia Allah, sentiasa mengharapkan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bagaimanakah ada seorang manusia yang mengaku bahawa segala kejayaannya, segala kesempurnaan yang dia miliki, segala kemegahan, segala kemasyhuran, harta yang dia kumpul, dia merasakan bahawa ala ilmin indi, kerana pengetahuan yang ada pada diriku. Dan ulama tafsir mensyarahkan kerana pengetahuannya dalam bidang perniagaan, dan kerana pengetahuannya dalam bidang pentadbiran, maka dia merasakan bahawa segala yang berlaku, segala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang melalui dirinya sendiri. Maka itulah keadaan yang bercanggah. Maksudnya hakikat diri manusia amat lemah. Hakikat diri manusia nasta'in, berterusan meminta tolong, dan hanya meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa perlu beriktikad bahawa manusia amat lemah. Walaupun ulama ahli sunnah menyatakan bahawa manusia tadi mempunyai kudrat, tapi ketahuilah bahawa kudrat manusia ialah sebagai satu syarat untuk menzahir. Allah Ta'ala tadi mengurniakan kepada manusia pergerakan. Maka oleh sebab itu manusia tidak mempunyai keupayaan sendiri. Bahkan manusia sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu mustahil. Maka oleh sebab itu tidak boleh diterima oleh akal manusia. Maka oleh sebab itu amat bercanggah, berlawanan apabila manusia mengatakan aku mampu buat dengan diriku sendiri. Kejayaan ialah kerana aku. Segala kesempurnaan ialah kerana kecerdikanku. Segala kehidupan, kemasyhuran, kejayaan dalam hidupnya disangkakan bahawa perkara tadi datang dengan diri sendiri ataupun kerana usahanya sendiri. Maka itu dua perkara yang bercanggah, yang tidak boleh diterima oleh akal berhimpun pada mana-mana keadaan. Jadi dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan beberapa contoh mengajar kepada manusia mustahil berhimpun dua benda yang berlawan. Tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia dua perkara yang berlawanan berlaku di dalam satu masa, sabit di dalam satu masa. Dan sebagai contoh yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah wahai seluruh umat Islam, Allahu ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang esa. Jadi sekarang ini Allah Taala menyatakan bahawa yang wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang wajib yang mesti kita i'tiqadkan pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia bersifat dengan ahad, yang dinyatakan dalam sifat 20 sebagai al-wahdaniyah. Jadi akal manusia dengan segala dalil-dalilnya menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan ahad. Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan keesaan. Maka tiba-tiba datang satu kumpulan manusia mengatakan innallaha salisu salasa. Dalam surah Maidah ayat 73, Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesiapa saja yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Tuhan yang tiga, salah satu daripada Tuhan yang tiga, maka Allah Ta'ala menaskan laqad kafaral lazina. Sesungguhnya golongan tersebut ialah golongan yang kufur. Golongan tersebut ialah golongan yang menyembunyikan hakikat kebenaran. Golongan tersebut ialah golongan yang mengeluarkan kenyataan bercanggah dengan ketetapan akal manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keesaan. Tiba-tiba kita cantumkan ataupun kita gabungkan ataupun kita himpunkan perkara yang wajib, iaitu keesaan, dengan satu perkara yang bercanggah, iaitu berbilang-bilang. Maksudnya bercantum-cantum. Bergabung 3, 4, 5 membentuk jadi satu benda, maka itu ialah satu percanggahan. Kan dalam masa yang sama kita kata rumah saya ada satu pintu, dan dalam masa yang sama kita kata rumah saya ada 15 pintu. Itu ialah satu kenyataan yang bercanggah. Kan nombor apabila dilawankan antara satu sama lain ialah satu benda yang bercanggah. Jadi oleh sebab itu apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia bersifat dengan keesaan, tiba-tiba ada satu kumpulan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ialah salah satu daripada Tuhan yang tiga, maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa kumpulan ini mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan hukum akalnya. Maksudnya kumpulan ini menghimpunkan dua perkara yang bercanggah. Kumpulan ini meninggalkan ketetapan akalnya, mengabaikan akalnya, merendahkan akalnya, menghina akalnya sendiri, sehingga dia boleh menerima benda yang bercanggah. Maka oleh sebab itu kita dapat lihat
manusia apabila mereka tadi meninggalkan ketetapan akalnya, ataupun manusia tadi apabila mereka meninggalkan arahan Allah, meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, kita dapat lihat mereka hidup dalam kebingungan kerana mereka sentiasa melakukan satu perkara yang bercanggah dengan akalnya sendiri. Akal manusia normal mengatakan 1 dengan 3 ialah nombor yang tidak sama. Kan 1 dan 3 bercanggah, 1 dan 2 bercanggah, 1 dan 10 bercanggah. Tetapi kita yang mempunyai akal, yang menafikan gabungan berhimpunnya 2 dan 10, 2 dan 1 dan 2, 1 dan 3, tiba-tiba kita tadi memaksa akal kita. Kan kita memaksa diri kita dan kita tadi menutup ketetapan akal dan kita memaksa bahawa mengatakan Tuhan tadi 3 atau 1 daripada 3 dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita lihat ketenangan tidak akan wujud. Kerana manusia tadi membuat kenyataan ataupun beretikad perkara yang bercanggah dengan akalnya. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, Qul huwallahu ahad. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan keesaan. Maka apa saja sifat yang berlawanan dengan keesaan, seperti 2, 3, bercantum dan sebagainya, maka dihukumkan mustahil. Tidak boleh bergabung dengan keesaan yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan contohnya, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Tidak akan masuk mereka ke dalam syurga, maksudnya golongan yang kafir, yang mati tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yadkhuluna al-jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sehingga masuklah unta yang amat besar ke dalam lubang jarum yang amat kecil. Jadi sekarang ni kita maklum, kan, kita jumpa mana saja akal manusia, kita bawa sebentuk cincin dan kita kata kepada dia, boleh tak aku masukkan keretaku melalui lubang cincin ini, dalam keadaan kereta sebagai satu objek yang besar dan cincin sebagai satu objek yang kecil. Kan, kita kata kepada mana-mana manusia di seluruh dunia, di mana saja zaman, kalau kita pergi, kita tanya kepada dia, boleh tak satu kereta ataupun satu bukit aku masukkan ke dalam lubang cincin ini yang amat kecil tadi, maka tak akan ada manusia yang kata boleh. Dan sekiranya ada manusia yang kata boleh, kita dapat maklum itulah manusia yang gila, dan itulah manusia yang tidak berakal, itulah manusia yang tidak sioman. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada manusia supaya menghormati akalnya sendiri, supaya menghormati ketetapan akalnya. Jadi Allah Taala menyatakan bahawa ketahuilah bahawa untuk memasukkan seekor unta yang amat besar ke dalam lubang jarum yang amat halus, itu dipanggil perkara yang bercanggah. Objek yang besar berhimpun di dalam satu objek yang kecil, itu dihukumkan sebagai ijtima' an-naqidain. Bercantumnya dua perkara yang berlawanan dihukumkan mustahil. Akal manusia tidak boleh menerimanya. Maka apabila akal manusia mengatakan mustahil satu objek yang amat besar dimasukkan ke dalam satu objek yang amat kecil, maka begitulah juga kemasukan orang kafir ke dalam syurga dihukumkan sebagai mustahil. Mustahil sebagaimana mustahilnya masuk sesuatu objek yang besar ke dalam satu objek yang kecil. Jadi sekarang ini kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada manusia. Mengajar kepada manusia bahawa hendaklah kamu mengetahui akal tidak boleh menerima bergabungnya dua perkara yang berlawanan. Jadi sekarang ni sekiranya kita boleh menerima perkara ni sebagai satu ketetapan di dalam diri kita, sekiranya kita boleh berpegang dan beriktikad, dan kita mengetahui kurniaan akal, kurniaan fakta yang Allah Ta'ala letakkan dalam akal seluruh manusia, maka kita boleh gunakan akal tersebut dengan baik. Tetapi sekarang ni kita dapat lihat kebanyakan kumpulan manusia yang tidak beriman dengan Allah, kebanyakan ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, permasalahan mereka ialah pada mereka tadi menggabungkan dua benda yang berlawanan. Sebagaimana contohnya kita melihat Yahudi mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka menyatakan bahawa mereka ialah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka menyatakan mereka anak, mereka mendakwa bahawa mereka ialah satu juzuk daripada Allah. Juzuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi bercantum dan bercerai. Bercantum dan bercerai menunjukkan kepada baharunya Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kepada Allah Ta'ala memerlukan kepada satu pencipta lain untuk menentukan berapa juzukkah dirinya, untuk menentukan bilakah nak berpisah, untuk menentukan segala perkara. Jadi apabila Yahudi menyatakan bahawa mereka ialah anak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat lihat mereka membawa satu fakta yang bertentangan dengan akal. Akal mengatakan Tuhan yang Maha Agung,
Allah Subhanahu Wa Taala mesti bersifat dengan keesaan. Tiba-tiba mereka mengatakan Allah Taala tadi boleh berpisah-pisah. Kan Allah Taala tadi boleh berjuzuk-juzuk dan boleh bercerai, menjadi anak, menjadi bapa dan sebagainya. Maka kita dapat lihat Allah Taala menafikan dengan firman-Nya lam yalid, bahawa sesungguhnya Allah Taala tidak melahirkan sesiapa pun. Jadi begitu juga golongan Nasrani, kan, golongan yang beriktikad bercanggah, kan, menggabungkan dua perkara yang berlawan. Dalam masa yang sama mereka berkata Tuhan tadi satu, dan dalam masa yang sama mereka mengatakan Tuhan tadi ialah tiga yang bercantum menjadi satu. Jadi kita dapat lihat bagaimana mereka menggabungkan dua perkara yang berlawan. Tetapi disebabkan kesesatan, disebabkan oleh syaitan dan hawa nafsu yang menyeliputi akal mereka, menyebabkan mereka bingung lalu tidak dapat melihat hakikat akal mereka itu sendiri. Jadi sekarang ni kita lihat begitu juga dalam golongan yang termasuk di dalam golongan Islam tadi, Nabi SAW menyatakan bahawa terdapat 72 kumpulan daripada umatku yang salah daripada segi akidahnya. Jadi kita dapat lihat salah dari segi akidah tu, membawa akidah yang terpesong daripada ahli sunnah wal jemaah, sebahagian besar daripada mereka kerana tidak memahami ketetapan akal dan kerana mereka telah menggabungkan dua perkara yang berlawan. Sebagaimana contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai sesuatu apa pun. Apabila Allah Taala menyatakan dia tidak menyerupai sesuatu apa pun, maka sebagaimana kita faham, Allah tidak menyerupai manusia. Allah tidak menyerupai Zaid. Kan Allah tidak menyerupai bukit, bukau, bulan, bintang dan sebagainya. Dan apabila kita kaji bukit, manusia, bangunan, pokok dan sebagainya, kita dapat melihat semua makhluk memerlukan kepada isi padu. Semua makhluk mempunyai jasad. Maka Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Maka Allah Ta'ala tidak mempunyai jasad. Kan Allah Ta'ala tidak mempunyai anggota. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beranggota, tidak berjasad sebagaimana manusia, kerana itu ialah perkara yang berlawan. Jadi kita dapat lihat ada kumpulan yang muncul di satu masa dahulu yang dipanggil sebagai Al-Mujassimah. Golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang beriktikad Allah Taala berjisim sama seperti makhluknya. Jadi itu ialah perkara yang berlawan. Perkara yang amat bercanggah dengan akal manusia. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak menyerupai sesuatu apa pun. Kerana kita maklum, sekiranya Allah menyerupai makhluknya, maka Allah memerlukan kepada pencipta. Kerana makhluk mempunyai satu sifat asasi, iaitu memerlukan kepada pencipta bagi dirinya. Makhluk tidak boleh mencipta dirinya sendiri. Jadi sekiranya Allah yang Maha Agung menyerupai makhluk, maka Allah tadi memerlukan kepada pencipta. Allah memerlukan kepada pencipta ialah satu perkara yang mustahil, menunjukkan Allah tadi tidak berkuasa, menunjukkan Allah Ta'ala tadi tidak bersifat dengan kidam, akan membawa kepada perkara-perkara mustahil yang begitu banyak sekali yang akan memeningkan manusia. Jadi sekarang ni kita beriktikad Allah ialah Tuhan yang esa, yang qadim, yang tiada awal, yang tiada akhir, maka dia mesti tidak sama dengan makhluknya. Apabila makhluknya berjasad, maka mustahil Allah berjasad. Apabila makhluk tadi bertangan, maka mustahil Allah Ta'ala mempunyai anggota tangan. Apabila manusia tadi memerlukan kepada tempat, apabila manusia tadi memerlukan kepada tempat untuk wujud, manusia memerlukan kepada tempat untuk duduk, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil bertempat. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi sama dengan makhluk lalu memerlukan tempat. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk lalu beranggota seperti manusia. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama dengan makhluk lalu mati dan beranak, berkeluarga dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat kepentingan akal tadi, kepentingan memahami hukum akal dalam memahami ilmu tauhid akan menyebabkan kita lebih mudah mengetahui apakah hakikat sebenar sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita boleh memelihara diri kita daripada ajaran yang salah. Kerana semua ajaran yang salah bermula daripada Yahudi, Nasrani dan kumpulan-kumpulan ajaran salah di dalam agama Islam itu sendiri, kesemua kenyataan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercanggah dengan akal. Kesemua akidah yang mereka bawa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercanggah dengan hakikat akal mereka sendiri. Maka oleh sebab itu kita dapat lihat ajaran-ajaran sesat yang berlawan dengan ahli sunnah wal jemaah, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jemaah, mereka amat menentang ilmu mantik. Kan mereka memusuhi ilmu mantik, kerana ilmu mantik adalah satu ilmu yang disusun oleh ulama ahli sunnah wal jemaah untuk mengajarkan kepada manusia hakikat akal manusia, mengajarkan kepada manusia bagaimanakah akal sepatutnya berfikir, mengajarkan kepada manusia apakah fakta yang bercanggah, apakah fakta yang sama,
bagaimanakah manusia nak membuat satu kias, membuat dalil-dalil untuk memahami sesuatu perkara. Jadi kepentingan akal menyebabkan ulama-ulama Islam menulis ilmu yang dipanggil ilmu mantik yang dihukumkan sebagai fardu kifayah. Mesti ada satu kumpulan manusia mempelajarinya untuk memelihara akidah umat Islam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita kan melalui perbincangan kita tentang hukum akal tadi, dan kita maklumlah bahawa amat penting kita mengetahui mustahil bergabung dua perkara yang berlawanan. Moga-moga dengan asas ini tadi, kita dapat menjaga akidah kita daripada segala sebarang akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mohon agar Allah Ta'ala memberi peliharaan kepada akidah kita dan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan kepada akidah semua muslimin dan muslimat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.